Hari ini 31 Ogos tiba lagi bersama gemersi angin di bumi bertuah mendewasakan ukhuwah dan ummah. Siap siaga warga berdaulat memahat sejarah dalam tamadun bangsa yang gah. Dari dataran merdeka, kami persembah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa buat seluruh rakyat Malaysia. Syahril, Hazel bergabung dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada pagi ini untuk membawakan kepada anda secara langsung majlis perarakan dan juga pembarisan Hari Kebangsaan 2016. Hazel. Demi tanah yang bertuah, untukmu tanah pertiwi, dari utara, selatan, timur ke barat, turut gagah Sabah Sarawak, Malaysia sehati sejiwa. Syahril kenal bibit-bibit lirik lagu itu? Lagu Sehati Sejiwa terpahat di hati dan sanubari seluruh rakyat Malaysia, Hazel. Menggambarkan keakraban kita rakyat Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pastinya rasa kesyukuran yang amat tinggi sekali kerana pada pagi yang cukup bermakna ini kita diizinkan sekali lagi untuk berhimpun di lokasi yang bersejarah ini. Walaupun hujan renyai-renyai sebenarnya sejak 6.30 pagi tadi, namun tidak sedikit pun mematahkan semangat ribuan mereka yang hadir di sini. Malah berterusan kibaran jalur gemilang dan juga nyanyian lagu-lagu patriotik seawal 6.30 pagi tadi. Ya, inilah dia Malaysia. Gambaran secara langsung dari Dataran Merdeka. Semua pihak sudah pun bersiap sedia untuk membawakan ataupun menggegarkan Dataran Merdeka, yang mana pelbagai variasi kolaborasi terbaik, persembahan-persembahan hebat akan kami jayakan, akan kami bawakan secara langsung kepada anda menerusi TV1 pada ketika ini. Hazel. Ini bukan acara rasmi lagi, Syahril, kerana ini baru boleh saya katakan ini ialah pre-show ataupun pra-persembahannya sahaja, kerana acara secara rasminya hanya akan bermula sejurus sahaja keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sekitar jam 8 pagi nanti. Ya, dan alhamdulillah juga hujan renyai-renyai di awal tadi sudah berhenti sebenarnya, dan pada ketika ini cuaca masih lagi mendung. Kita harapkan cuaca baik pada pagi ini bagi memastikan kelancaran acara. Namun yang saya puji, Hazel, dapat kita saksikan sebenarnya kemeriahannya tak kala rakyat jelata yang datang ke Dataran Merdeka dapat kita saksikan di skrin pada ketika ini tidak berganjak walau seinci demi menunjukkan rasa patriotisme mereka dan juga untuk bersama pada pagi ini bagi melihat dan juga menyaksikan, bahkan terlibat secara tak langsung dalam hari yang penuh bersejarah buat Malaysia. Baik, pastinya dengan ribuan yang hadir di sini, saya lihat dari pelbagai kelompok, dari pelbagai latar belakang yang berbeza, kita dapat rasakan begitu kuat sekali satu aura yang cukup luar biasa, dan ini pastinya semangat patriotisme dan juga jati diri yang cukup mendalam dalam setiap kelompok mereka yang hadir di sini, Syahril. Ya, pada ketika ini pihak orang kata pimpinan utama negara sudah pun mulai tiba seorang demi seorang, dan kita tidak lupa juga hari ini persembahan ataupun garapan kolaborasi yang akan ada di Dataran Merdeka ini bukan sahaja disaksikan oleh rakyat Malaysia, bahkan ini dia pelancong-pelancong asing, ketua-ketua negara, bahkan duta-duta asing dan juga pesuruhjaya tinggi negara-negara asing yang berada di Malaysia turut dijemput untuk bersama di Dataran Merdeka. Apa yang bakal kita saksikan bersama pada pagi ini ialah satu lagi pengisian yang cukup mantap sekali, melibatkan penyertaan lebih 3,600 peserta menerusi persembahan padang, 1,163 peserta pancaragam beruniform, 8,324 peserta jalan kaki melalui acara perbarisan dan perarakan, dan juga tidak ketinggalan 72 ekor haiwan dan juga 213 aset pertahanan dan juga 35 aset pertahanan udara antara yang akan menjadi tumpuan sepanjang sambutan pagi ini. Baik, selain daripada saya dan Hazel berada di pentas ini, sebenarnya kita ada dua rakan yang turut bersama untuk meninjau keadaan semasa di sekitar Dataran Merdeka. Kita ada DJ Odi Petra dari Nasional FM dan juga DJ Sonic Hussein dari KL FM yang akan bersama dengan tetamu-tetamu dan juga ribuan rakyat Malaysia yang berada di Dataran Merdeka. Jadi kita awalnya nak bersama dengan Odi dulu. Ya, Odi Petra, jika sudah bersedia, teruskan.
Baik, terima kasih Syaril dan Hazel. Terima kasih dan tahniah seluruh warga negara Malaysia, rakyat Malaysia yang datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka, dan saya berada di sini di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur ini. Anda boleh saksikan di belakang saya berapa ramai rakyat Malaysia yang sudah pun bersama-sama seawal pukul 6.30 pagi tadi lagi. Mereka bersama-sama datang, ada yang menaiki kenderaan sendiri, ada yang menaiki pengangkutan awam, dan ada di antara mereka yang masih lagi berjalan kaki menuju ke Dataran Merdeka dari Jalan Raja Laut ini. Dan sebelum saya bawakan kepada anda gambaran yang lain bersama dengan saya, di sini adalah Antara yang berjaya. Hai semua. Ini adalah rakyat Malaysia yang cukup bersemangat. Anti. Halo, selamat Hari Merdeka. Ya, baik. Anti datang dari mana ni, Anti? Kami semua datang dari Subang Jaya. Subang Jaya. Naik kenderaan sendiri ke naik pengangkutan awam? Naik kenderaan sendiri. Okey. Okey, saya nak anggap Anti ni sebagai puan director lah. Sebab dalam ramai-ramai Anti seorang je baju lain. Tak sempat nak buat je? Malu nak buat, pasal dah tua kan. Tak ada. Lagi tua, lagi berisi, lagi tinggi pengalaman, pengertian kemerdekaannya Nanti. Okey. Tak apa, tahun depan. Baik, tahun depan pukul 7 kita jumpa kat sini ya. Baik, ni buat bila ni? Berapa lama nak ambil masa buat baju ni? Malam semalam buat. Gara-gara nak datang sini celebrate Hari Kemerdekaan yang ke-59. Artinya memang tak ada dalam jadual, tapi oleh kerana hari ini nak pergi, terus buat semalam Ya, malam semalam sampai 12 malam, Jai. Baik, Aunty, kita cakap merdeka sekejap lagi, tapi adik nama siapa, Dek? Alia. Suka tak pakai baju bendera Jalur Gemilang? Suka sangat. Okey, lambai sikit dekat kawan-kawan kita yang sedang menonton TV1 sekarang. Comel, saya suka yang part ni Baik, kita nak long merdeka sama-sama boleh? 1, 2, 3, merdeka! 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 Baik, terima kasih Aunty. Okey, bolehlah kita gerak ke sana, kita jumpa dekat dataran kejap lagi Dan inilah dia kemeriahan suasana di Jalan Raja Laut ini. Anda boleh saksikan sendiri rakyat Malaysia, yang mana di Jalan Raja Laut ini juga ada 10 big screen yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung yang datang untuk sama-sama meraihkan Hari Kebangsaan 2016. Apapun, setakat ini dahulu bersama dengan saya dari Jalan Raja Laut, kembali bersama dengan Syaril dan juga Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Odi Petra, dan kita akan bersama dengan Odi lagi nanti. Itu dia kemeriahannya. Ada yang buat baju dari Jalur Gemilang semata-mata untuk menampakkan semangat patriotisme. Bagus, kita puji sebenarnya, dan inilah dia keceriaan. Orang kata adanya human interest ataupun perkara-perkara menarik sebenarnya yang dapat kita tinjau satu persatu dari Dataran Merdeka hari ini. Pastinya aura dan juga emosi yang dibawa oleh setiap jiwa yang berada di sini. Mereka datang dari pelbagai latar belakang. Ada yang tinggal di kawasan sekitar, ada yang datang dari luar Kuala Lumpur. Mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk sama-sama menyaksikan satu lagi detik bersejarah buat negara, sambutan Hari Kebangsaan 2016. Baik, pada kita ini kita dapat saksikan ketibaan bekas Perdana Menteri Malaysia yang kelima, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi dan isteri, yang telah pun tiba di Dataran Merdeka bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Jadi insya-Allah kita akan bawakan seorang demi seorang ketibaan. Sudah pun ramai sebenarnya menteri-menteri dan juga timbalan menteri kabinet yang sudah pun berada di pentas diraja. Selepas ini kita akan bawakan pula ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sejurus selepas itu barulah keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di Pertuanan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong nanti. Jadi inilah dia gambarannya, Hazel. Ya, Syaril sendiri pun ini tahun keempat atau tahun kelima mengacarakan secara langsung. Ini tahun kelima Syaril mengacarakan secara langsung di lokasi ini, di lokasi yang sama. Mungkin kalau dari gambaran secara keseluruhannya mungkin seperti seolah-olah sama saja sambutan setiap tahun. Tetapi dari aura dan emosinya bagaimana tahun ini, Syaril? Sebenarnya kalau kita dapat saksikan sebenarnya emosi setiap tahun memang agak berbeza. Bahkan orang kata pengalaman, walaupun beberapa kali mengendalikan acara sebegini, tapi pengalamannya sangat-sangat berbeza. Tapi yang sentiasa saya ingatkan, apabila kita membawakan secara langsung ke sebegini, bukan sekadar persembahan, bukan sekadar perarakan semata-mata yang kita nak bawakan. Betul. Jauh lebih utama info-info bermanfaat.
kreativiti yang tersendiri supaya anak-anak muda kita yang berada di rumah, anak-anak kita yang mungkin berada di bangku sekolah tertarik dan juga dapat mengambil seberapa banyak mungkin pengalaman dan juga sejarah hari kemerdekaan itu sendiri. Malah hari ini juga banyak pengisian mantap, pengisian menarik untuk menerapkan lagi semangat patriotisme dan juga semangat untuk tidak mengambil mudah nikmat kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati hari ini. Ada persembahan menarik yang akan dibawakan oleh pihak PDRM. Ia diberi nama Wow Factor dan itu antara pengisian yang akan pastinya mencuri tumpuan sepanjang pagi ini. Jadi memang tepat saluran televisyen pilihan anda pagi ini. Jangan berganjak kerana sepanjang pagi ini saya Syahril bersama dengan rakan tugas yang lain akan membawakan sehabis yang baik gambaran paling dekat sekali pengisian sambutan Hari Kebangsaan 2016 ini. Seterusnya Syahril, selepas ini kita nak lihat juga. Baik. Kita ada satu bingkisan khas yang kita nak sediakan kepada anda sebabnya hari ini kita akan bersama sehingga jam 10.30 pagi nanti. Pelbagai variasi konsep persembahan yang akan kami bawakan. Jadi kita nak berehat seketika, ini antara satu bingkisan unik yang kami siapkan untuk anda semua. Saksikan. Tahukah anda, bermula tahun 1970, tema Hari Kebangsaan mula diwujudkan. Manakala penggunaan logo Hari Kebangsaan pula bermula pada 1976 sehingga kini. Logo dan tema Hari Kebangsaan setiap tahun pastinya menjadi nadi pencetus semangat patriotisme dalam kalangan rakyat berbilang bangsa di Malaysia. Jika pencipta lirik lagu pun ramai dalam kalangan kita yang ingat, apalah salahnya kita bersama mengenali reka logo Hari Kebangsaan. Sejak 1976 hingga sekarang, logo Hari Kebangsaan dicipta oleh rakyat pelbagai kaum. Secara awalnya, dari 1976 hingga 1979, logo ini dicipta oleh pihak Institut Teknologi Mara yang kini bergelar UiTM. Logo Hari Kebangsaan ini permulaannya masa zaman saya dan juga reka logo Hari Kebangsaan yang selama 8 tahun yang diminta oleh pihak Jabatan Perdana Menteri, iaitu Hashim bin Hassan, di mana beliau masa itu mengajar, bersama-sama belajar di UiTM, Fakulti Sekolah Lingkungan dan Mereka, memohon untuk menghasilkan logo dengan diberi tema tertentu oleh Kerajaan Malaysia. Cara dia buat zaman tu tak ada komputer, maknanya banyak menu. Kalau fotografi pun, fotografi yang pakai filem, bila kita nak jadikan dia ni, kita ambil gambar, copy balik, salin balik pada gambar tu, potong-potong-potong je. Jadi apa yang dia lakukan macam ni? Ini mudah saja dia buat. Cari kertas merah dan biru, potong saja shape. Siapa dalam grafik, dalam mereka bentuk asas elemen apa seni reka ialah bulat, circle, 3 segi dan 4 segi. So semua logo-logo yang dihasilkan zaman tu yang sebelum dijadikan pertandingan, Pada Hashim menggunakan elemen 3 bentuk ni. Selepas tahun tersebut, ramai yang tidak mengetahui bahawa bekas Profesor Madya Hashim Hassan merupakan insan yang bertanggungjawab mencipta logo Hari Kebangsaan Negara sebanyak 8 kali, iaitu dari tahun 1980 sehingga 1991. Sebagai pengiktirafan kepada sumbangan kreatif itu, Hashim yang kini berusia 77 tahun turut digelar bapa logo Hari Kebangsaan. Logo terakhir dicipta beliau pada tahun 1991 ialah bertemakan Wawasan 2020. Selepas tahun tersebut, iaitu bermula tahun 1992, barulah pertandingan mereka logo Hari Kebangsaan mula diwujudkan. Logo yang bertemakan Keranamu Malaysia menjadi logo yang paling lama digunakan, iaitu dari tahun 2000 hingga 2006. Pada tahun 2007 pula, muncul ciptaan logo berbentuk angka yang pertama dengan membawakan tema Malaysiaku Gemilang dan disusuli logo bertemakan Perpaduan Teras Kejayaan pada 2008. Tahun 2009 menjadikan permulaan penciptaan logo Satu Malaysia yang menjadi simbolik kepada gagasan yang dibawa oleh Datuk Seri Najib Tun Razak yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun tersebut. Logo tersebut digunakan sehingga 2011. Manakala pada 2013 dan 2014 dapat kita saksikan sekali lagi logo berbentuk angka dipilih. Dan logo bertemakan Sehati Sejiwa menjadi logo pilihan pada tahun lalu dan
terus dikekalkan untuk sambutan pada tahun ini. Semoga setiap sejarah yang syarat dengan mesej kenegaraan seperti ini akan sentiasa diingatkan dari generasi ke generasi agar ia terus subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Tema yang dibawakan sekali lagi tahun ini, Malaysia Sehati Sejiwa. Pastinya dapat kita lihat dari kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh kontijen. Kita lihat koordinasi dan juga semangat kerjasama yang diberikan oleh lebih 15,000, hampir 15,000 peserta perarakan dan pembarisan sepanjang sambutan Hari Kebangsaan 2016. Okey, baik Hazel. Nampaknya rakan kita Sonic Hussein telah pun bersedia untuk bersama dengan rakyat Malaysia yang berada di lokasi. Saya tak silap Sonic berada berdekatan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di ujung sana. Kita sendiri tak nampak keadaan di sana. Jadi Sonic akan berikan gambaran kepada kita. Silakan Sonic. Ya betul, Malaysia Sehati Sejiwa. Ya betul. Okey, baiklah. Ya, terima kasih kepada anda yang terus saja menonton kami dan juga pasti sekali Sonic berada berhampiran dataran Merdeka dan sekarang kita berada di dataran DBKL bersama dengan adik-adik kita yang hebat di Sorak sikit untuk Malaysia. Woo! Okey, baiklah kepada rakan-rakan kita yang terus saja bersama kami dan juga pasti pada pagi ini ada sesuatu menarik yang kita nak kongsikan terus saja bersama dengan anda. Sambil anda bersemangat untuk terus saja menceriakan Hari Kebangsaan ya negara kita, pastinya juga ada aktiviti-aktiviti yang terus saja orang kata merapatkan lagi satu rahim sesama kita dan juga terus menyemarakkan rasa kasih, rasa cinta kita. Dan yang menariknya pada pagi ini begitu hebat sekali orang yang segak bergaya. Terus saja bersama dengan Sonic. Jadi selamat pagi kepada Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman kita, Ketua Pengarah Pilihan Malaysia. Bagilah tepukan untuk yang berbahagia Datuk kita akan terus saja bersama dengan kita pasti pada waktu ini. Dan ini adalah program yang sentiasa dilakukan setiap tahun Datuk ya. Jadi macam mana, apa yang Datuk orang kata perasaan Datuk terhadap program yang diadakan untuk hari ini 31 Ogos 2016? Alhamdulillah, di pagi yang cukup ceria dan cukup patriotik hari ini kita dapat bersama-sama di dataran Merdeka merasakan geloranya semangat patriotik kita. Jadi dalam konteks inilah kita rasanya cukup teruja melihatkan sambutan orang ramai hasil daripada usaha kita mengajak masyarakat datang ke dataran Merdeka ini dan juga mengibarkan jalur gemilang. Malah inilah hasilnya dapat kita lihat secara bersama apa yang berlaku di dataran Merdeka ini. Dan juga ya yang seterusnya Datuk, mungkin ada ucapan istimewa Datuk kepada semua yang sedang menonton kita pada 31 Ogos 2016 ini Datuk. Inilah masanya kita bersatu padu. Inilah masanya kita menunjukkan semangat patriotik kita. Inilah masanya kita rakyat Malaysia menzahirkan perasaan cinta kita kepada negara. Dan bersama-sama dengan saya adalah sukarelawan sehati sejiwa. Mereka ini akan bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dan juga mengedarkan jalur gemilang serta belon-belon kepada orang ramai nanti. Ya, baiklah, ini antara simboliknya untuk penyerahan ya jalur gemilang kepada tetamu yang hadir, di mana Datuk akan menyerahkan kepada rakan kita yang sangat bertuah ya pada hari ini 31 Ogos ni ya, yang akan diserahkan jalur gemilang ya Datuk kepada tetamu istimewa kita ni Datuk ya. Dan berapa sebenarnya jumlah ya jalur gemilang yang diedarkan untuk hari ini? Kita akan mengedarkan lebih kurang 40,000 helai jalur gemilang kepada orang ramai. Malah sebahagian daripada petugas aktivis ini telah pun memulakan tugas mereka dan sepanjang kempen kibaran jalur gemilang ni lebih dari 100,000 jalur gemilang dah kita edarkan. Itu belum lagi masyarakat rakyat yang patriotik ini telah pun membeli jalur gemilang ini secara sendiri dan kita ucapkan tahniah kepada mereka dan harap ini dapat kita teruskan lagi pada tahun-tahun akan datang. Ya betul. Jadi kita bagilah tepukan untuk yang berbagai Datuk kita bersama kita. Tepuklah sikit semua semangat ya. Dan sekarang ni kita akan terus saja saksikan klip video terus saja bersama kami untuk ya Hari Kebangsaan 2016. Kami, petugas Bekasi Haji di Tanah Suci, mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan. Merdeka! 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 Saya Amy. Saya Jamie. Dari Oxford, United Kingdom, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-59 pada Malaysia.
Semoga Malaysia kekal maju dan makmur. Selamat Merdeka. Merdeka. Kami pelajar Malaysia di Sydney ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-59. Merdeka! Merdeka! Saya Fariza. Saya Aisyah. Dan kami bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Merdeka. Kami pelajar Malaysia dari Universiti of Sydney ingin mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-59. Merdeka! 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 Sydney with love. Di mana sahaja anda berada ketika ini, sama-sama kita jaga jalur gemilang kita, sama-sama kita pegang ketika ini, jangan dibiarkan jatuh, jangan biarkan ia dipijak, sama-sama kita julang jalur gemilang kita. Betul, kalau kita saksikan seketika tadi, anak-anak muda kita, para pelajar Malaysia yang berada di luar negara pun sebenarnya tidak pernah melupakan detik bersejarah 31 Ogos. Bahkan saya dimaklumkan juga setiap hari 31 Ogos kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negara pun sebenarnya turut sama meraihkan sambutan. Jadi kepada yang menyaksikan kita di luar negara, salam satu Malaysia, salam kemerdekaan buat semua. Sebabnya kita juga bersiaran secara dalam talian melalui saluran MyClick. Jadi secara langsung, secara streaming kita bawakan kepada anda. Jadi yang berada di luar negara, terus kita semarakkan nama Malaysia di Persada Antarabangsa. Okey, baik. Inilah dia gambarannya dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur yang baru saja buka TV1. Kita sebenarnya bersiaran secara langsung sempena dengan Majlis Berbarisan dan juga Perarakan Hari Kebangsaan 2016. Rakyat Malaysia yang berada di mana-mana saja pada ketika ini begitu bersemangat sekali untuk melihat dan juga menyaksikan pelbagai kolaborasi acara. Ya, dan sebentar tadi Dataran Merdeka ini telah pun menerima ketibaan Sendata Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia yang merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2016 bersama Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Raya Irom. Ya, itu dia. Dan yang paling penting, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada lebih 14,000 peserta kerana 3 bulan mereka berlatih. Lebih seminggu raptai diadakan di sini demi menjayakan lokasi ataupun acara ini. Baik, ini dia ketibaan Menteri-Menteri Kabinet. Datuk Seri Jamil Khir dan isteri pun telah sampai. Yang pasti, saya kira sudah pun ramai pimpinan-pimpinan dan mereka pada ketika ini sedang menantikan ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang akan tiba sedikit masa saja lagi. Tadi saya cakap lebih 14,000. Kalau Hazel boleh perincikan siapa antara peserta-pesertanya? Ya, tapi sebelum itu Syaril, kita nak dengarkan terlebih dahulu ucapan kemerdekaan dari Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sebagai pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan, ingin saya rakamkan penghargaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sehati sejiwa menyemarakkan semangat cinta ke negara. Rasa cinta ke negara ini sememangnya telah dipupuk sejak seawal usia lagi. Itulah uniknya Malaysia yang kukuh berdiri kerana kepelbagaian yang ada di dalamnya. Justru keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi kini perlu dipertahankan dalam setiap sanubari anak Malaysia demi sebuah kemerdekaan yang berkekalan. Sesungguhnya, perpaduan adalah teras kepada keutuhan perlembagaan negara yang direalisasikan melalui semangat sehati sejiwa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2016, Malaysia sehati sejiwa. Baik, itu dia ucapan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak. Okey, nampak senyuman manis ya. Ya, wajah-wajah semangat tu. Muda dari kanak-kanak, remaja, kepada warga belia, kepada warga emas dan semua seluruh kelompok masyarakat satu Malaysia berada di Dataran Merdeka pagi ini sama-sama menghangatkan sambutan 31 Ogos. Betul. Baik, tadi saya katakan lebih 14,000. Kalau saya boleh perincikan sebenarnya, kita ada 3,600. Ni adik-adik pelajar dari sekolah di sekitar wilayah Persekutuan dan juga sekolah di sekitar Selangor. Mereka akan bertindak sebagai peserta yang akan melaksanakan pelbagai formasi. Ini dia, formasi-formasi orang kata persembahan padang. Mereka lah yang menjayakannya. Dahsyat, Rizal. Tahniah untuk mereka.
Pastinya juga acara persembahan padang ini sebenarnya adalah merupakan komponen kedua dalam acara sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka pagi ini, di mana komponen pertamanya nanti adalah ketibaan pembesar-pembesar negara dan selepas itu akan diikuti oleh komponen kedua di mana persembahan padang akan mengambil tempat dengan bacaan ikrar rukun negara dan serentak dengan itu juga akan berlangsungnya komponen ketiga selepas itu dengan acara perarakan dan juga perbarisan. Okey, baik. Dapat kita saksikan pada ketika ini kumpulan kawalan kehormatan utama yang terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat diketuai oleh Major Azali Rafizi bin Haji Kamal Rafizi, manakala Sabaltan Perbarisan Kapten Shah Wira bin Ma'aruf. Juga kita dapat saksikan pegawai pembawa panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Kapten Muhammad Rizwan bin Muhammad Asri, pembawa panji-panji Regimen Lieutenant Muhammad Fikri bin Senan dan juga Sarjan Major Regimen Pegawai Warren 1 Samsuri bin Saman. Jadi apabila masuknya perarakan masuk bagi kumpulan kawalan kehormatan utama dari 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat ini, maka ini menandakan kita akan mula menerima ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga keberangkatan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Pancaragam yang mengiringi kawalan kehormatan utama ialah Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Kapten Muhammad Nur Azizan bin Yahya. Ini sebenarnya antara ruang terbaik untuk khalayak umum untuk sama-sama melihat tatkala panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga panji-panji regimen diarak masuk, kerana untuk melihat panji-panji Seri Paduka Baginda dan juga panji-panji regimen, ia tidak diarak setiap masa sebenarnya, hanya pada istiadat ataupun majlis tertentu tatkala tibanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Gambaran dari lokasi penonton sebenarnya ramai juga yang telah pun saya kira dah penuh sebenarnya ruang untuk kerusi penonton, kerana kali ini agak unik, Hazel. Ia diadakan semacam stadium. Jadi berapa tempat duduk? Tempat duduk bertingkat ini boleh memuatkan kira-kira 10,000 pengunjung sebenarnya. Walaupun nampaknya memang sudah dipenuhi setiap tempat duduk ataupun ruang kosong yang ada, sehingga hadirin yang pengunjung yang ada di sini pagi ini sudah pun terpaksa berdiri di pinggir-pinggir Dataran Merdeka ini, Syahril. Ya. Ini dia gambarannya, Hazel. Ya. Bagaikan lautan manusia sebenarnya. Cukup luar biasa aura dan emosi yang dibawakan oleh mereka. Sebab itulah saya tertarik sebenarnya, ada satu ungkapan yang pernah diterjemah oleh Tongkat Warren pada 4 Julai 1954. Bunyinya begini: satu jeritan yang banyak berulang meresap seperti senyum gadis di pertemuan, menerawang serupa gema di tengah malam, merempuh seperti kereta kebal di medan perjuangan. Pekiklah, jeritlah dan maralah. Merdeka, merdeka, merdeka. Inilah semangat yang cuba kami bawakan kepada anda semua yang bersama kami pada tanggal yang penuh bersejarah buat negara, 31 Ogos. Ini dia satu lagi detik-detik kebersatuan rakyat Malaysia. Saya bangga, Syahril. Saya cukup bangga sekali berada di sini bersama dengan saya kira puluhan ribu mereka yang hadir di sini, Syahril, pagi ini. Mereka pastinya tidak mahu melepaskan peluang untuk sama-sama melihat dengan jarak yang paling dekat sekali pemimpin-pemimpin negara, pembesar-pembesar negara di sini sama-sama melaungkan semangat kemerdekaan itu. Semangat yang ada pada adik-adik kita ini perlu kita puji sebenarnya. Saya sempat bersama mereka sebelum ini. Ada yang mengatakan ini antara sumbangan kecil mereka, pengorbanan kecil mereka untuk negara. Jadi jika mereka pun sanggup orang kata mengerah kudrat dan juga keringat dalam masa 3 bulan berlatih,
demi memastikan kejayaan untuk acara yang begitu besar maknanya bagi mereka Hari Merdeka ini. Apatah lagi kita semua sebagai rakyat Malaysia yang mungkin sudah dewasa, kita juga setidak-tidaknya perlu memikirkan apakah sumbangan dan juga pengorbanan yang kita boleh lakukan buat negara Malaysia, bumi tercinta. Walaupun berbeza budaya agama bukanlah penghalang kita bergandingan. Malaysia sehati sejiwa. Ini lagu yang sudah pun berkumandang sejak tahun 2015 sebenarnya. Bait-bait kata dan liriknya sudah begitu lekat di dalam hati setiap rakyat Malaysia. Ini sambutan Hari Kebangsaan 2016. Okey, baik. Kita akan sekali lagi bersama dengan Sonic. Kerana ada katanya cerita menarik yang nak dikongsi bersama dengan khalayak yang berada di sana. Mungkin Hazel, Sonic orang Sarawak Ya, orang Sarawak. Hazel orang Sarawak juga. Ya, betul. Betul, sama-sama orang Sarawak. Tapi itulah yang saya katakan tadi. Berbeza budaya dan agama bukan penghalang untuk kita bergandingan, kita bersatu. Kita nak dengarkan dari DJ Sonic. Okey, Sonic, silakan Sonic. Baik, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami. Sekali lagi, inilah suasana pemandangan Jalan Raja Laut Kuala Lumpur yang sememangnya tadi nampak macam ramai. Ni lebih ramai lagi. Ayo rakyat Malaysia, lambai sikit semuanya. Mereka ini adalah antara rakyat Malaysia yang cukup bertuah kerana mereka berada di sini sama macam kami dan anda yang berada di rumah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan TV1 sehingga akhir siaran langsung perarakan dan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan 2016. Dan ini cerita di Jalan Raja Laut. Apa pula ceritanya rakan saya DJ Sonic yang berada di dataran DBKL? Jom kita saksikan bersama dengan Sonic. Ya betul. Terima kasih untuk Odi Petra yang kini telah pun bersama dengan rakan-rakan kita juga ya, berada berhampiran dengan Dataran Merdeka. Dan yang menariknya kalau anda tengok di sekeliling Sonic sekarang ni, wow, begitu meriahnya sekali ya untuk sambutan Hari Kebangsaan 2016. Dan menariknya kalau kita tengok ya kedatangan tetamu-tetamu yang hadir ya, ini antaranya. Tengok dengan pakaian jalur gemilangnya yang telah pun ditempah khas oleh keluarganya. Jadi abang, mungkin perkenalkan diri, nama siapa ni bang? Assalamualaikum, selamat pagi satu Malaysia. Saya Airul Farid Muhammad Hanafiah daripada Kepong. Datang untuk meraihkanlah hari yang ke-59 ini. Ya betul. Jadi macam mana baju ni memang disiapkan khas untuk hari ini ataupun macam mana ni bang? Ya, baju ini memang kami khas siapkan untuk acara hari ini dan untuk memeringatilah kita punya kemerdekaan pada yang ke-59 ni. Ya betul, inilah dia semangat yang kita berikan untuk anak-anak kita. Jadi kepada semua yang terus saja bersama dengan kami, terima kasih diucapkan. Dan pastinya untuk makluman anda, hari ini banyak lagi program-program dekat perbarisan yang akan kita tonjolkan kepada anda sempena dengan Hari Kebangsaan tahun 2016 ya. Dan juga pastinya juga jangan lupa untuk terus saja bersama rakan kami iaitu Syaril dan juga Hazel yang akan terus saja bersama dengan anda untuk Hari Kebangsaan 2016. Baik, terima kasih Sonic. Ingatkan Sonic dulu, Odi dulu. Lepas tu baru Sonic. Ini dia dua rakan kita yang akan berada dan juga bersama dengan pengunjung-pengunjung yang datang pada hari ini. Baik. Sebenarnya saya jika boleh saya nak petik sedikit sebenarnya amanat merdeka yang disampaikan oleh Perdana Menteri semalam, di mana beliau berkata persoalannya adakah cukup sekadar kita menggantung bendera ataupun berhimpun di sana dan sini tanpa roh dan rasa penghayatan akan peri pentingnya pengisian sewajarnya kepada kebebasan sebuah negara bangsa yang telah kita peroleh ketika ini. Syaril, itu mungkin persoalan yang perlu dihayati oleh setiap rakyat Malaysia di walau di mana sahaja anda berada ketika ini, sama ada anda di Sabah, Sarawak, Timur dan Barat, Utara dan Selatan, di seluruh Malaysia ini sama-sama kita hayati erti kemerdekaan, erti kebebasan yang dinikmati oleh negara kita ketika ini. Hampir 6 dekad, Syaril. Ya, jadi Malaysia inilah mercu tanda negara, lambang kebanggaan tanah merdeka. Inilah untayan bangsa, lambang keharmonian rakyat Malaysia. Inilah episod cinta, perkongsian rakyat pelbagai budaya. Di sini sejarah terbina dari linangan darah dan air mata. Di sini jantung bergegar dari jiwa dan semangat yang kental.
Di sini maruah terpelihara dari sentuhan budaya, adat dan agama. Bagai aur dengan tebing, bagai pasir dengan pantai, bagai tapik dengan simpai. Begitulah kami menyalakan jampung persefahaman, mengepulkan asap sehati sejiwa, menyimpul ikatan terirai, menitip kemesraan, menolak curiga demi kelangsungan sebuah tamadun peradaban Malaysia berdaulat. Yes, kami nak ucapkan terima kasih kepada saudara Razali Muhammad Yusof. Karya puisi yang bertajuk Di Tanah Malaysia ini, liriknya, bait-bait seni katanya sangat menyimpulkan, sangat menggambarkan bagaimana kemerdekaan yang dicapai oleh rakyat Malaysia. Wow. Bagi anda yang baru sahaja bersama kami, inilah dia siaran langsung kami bawakan dari Dataran Merdeka, gambaran paling dekat acara perarakan dan pembarisan Hari Kebangsaan 2016. Gambaran secara keseluruhannya, alhamdulillah keadaan cuaca ataupun mentari mula menyinar sebenarnya, dan kita doakan cuaca yang baik ini berkekalan tak kala sudah pun semakin ramai rakyat yang bersama. Kalau tadi hanya di Dataran Merdeka, ini dia gambarannya, saya kira sudah pun membanjiri sekitar dataran di BKL, bahkan di sekitar Masjid Negara juga telah pun ramai berada di sana. Mungkin yang tak dapat masuk ke sini sebab terlampau ramai, jangan risau sebenarnya, sebab perarakan ini walaupun mereka melalui Dataran Merdeka, tetapi mereka juga akan terus beraraklah sehingga ke hujung menara di BKL dan juga di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman di hujung sana. Jadi insya-Allah semua yang berada di sini akan dapat melihat sendiri keunikan kolaborasi. Kami dimaklumkan lebih kurang 8,300 peserta jalan kaki akan bersama ketika sesi perarakan nanti. Pastinya tema yang dibawakan sekali lagi tahun ini, Malaysia Sehati Sejiwa. Kita lihat detik-detik kebersatuan sekali lagi yang dibawakan oleh rakyat Malaysia dengan semangat 31 Ogos di Dataran Merdeka ini. Ini wajah-wajah, emosi dan semangat rakyat satu Malaysia, bukan sahaja rakyat satu Malaysia. Ya, malah warga asing pun. kita lihat warga asing sama-sama mahu melihat dengan jarak yang sehabis dekat keistimewaan sambutan Hari Kebangsaan 2016 di sini. Ini dia, kita buka pintu hati, kita buka semangat kebersamaan di sini. Meremang bulu roma saya, Syahril, di sini. Setuju. Sebab itulah kita katakan, walaupun sambutan ini berulang sebenarnya, saban tahun ia kembali kerana Malaysia, kita semua rakyat Malaysia berkumpul di sini menabur bakti Ibu Pertiwi. Jalur gemilang berkibar megah, sana sini mencipta indah. Namun segelintir tidak endah. Satukan hati bukannya mudah sebenarnya. Jika kita titip kembali apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tuanku Abdul Rahman, dan juga disusuli oleh kepimpinan negara oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua Tun Abdul Razak, dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hussein On, Perdana Menteri Malaysia yang keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, sehinggalah ke era kegemilangan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Pastinya pelbagai kejayaan dikecapi demi melihat Malaysia, bumi tercinta, sentiasa mekar dan juga sentiasa berada di mercu landasan yang paling percaya. Bagi anak-anak kecil ini, Syahril, hari ini pasti satu hari yang akan tersemat di jiwa mereka. Inilah kenangan dan memori indah bersama ibu bapa menyambut 31 Ogos bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh rakyat Malaysia di sini. Di sinilah mereka belajar untuk membuka hati dengan semangat kebersamaan, dengan detik-detik kebersatuan di sini, Syahril, sepanjang pagi ini. Jika Syahril sendiri secara peribadinya, waktu kecil dahulu, mungkin ada kenangan manis menjelang setiap kali sambutan 31 Ogos. Saya kira adik-adik kita yang paling uniknya, kalau saya nak imbas sekali waktu kecil, saya teringat anak saya semalam di Taska. Taska-taska dan juga sekolah-sekolah pun sebenarnya mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan sendiri. Jadi mereka amat-amat perlukan informasi dan juga orang kata penceritaan yang sangat ringkas bersahaja daripada guru-guru dan juga ibu bapa. Jadi penting untuk kita sebagai golongan dewasa sentiasa menerapkan nilai-nilai. Jadi macam inilah ada kakak-kakak, ibu bapa yang membawa anak-anak ke sini. Jadi mereka akan bertanya, "Ibu, ini bendera ni kita panggil apa? Kenapa perarakan ini ada tentera, ada polis?" Jadi kita sebagai ibu bapa, apabila kita ceritakan kepada anak-anak kita, insya-Allah sifat jati diri patriotisme ini akan ada dalam diri mereka sejak kecil. Jadi inilah yang akan menjadi benteng kepada mereka tatkala mereka menuju ke alam remaja dan juga dewasa nanti. Pastinya jalur gemilang itu bukan hanya
kertas ataupun kain berbentuk 4 segi, Syahril. Betul. Itulah dia identiti Malaysia. Tanpa jalur gemilang itu, maka sesebuah negara, Malaysia sendiri, di mana identiti kita, Syahril, tanpa Betul. jalur gemilang itu. Itulah bendera yang kita julang tak kala kita melangkah keluar ke peringkat antarabangsa, sama ada dalam bidang sukan, sama ada dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan dan sebagainya, Syahril. Itu identiti kita. Jadi di mana saja anda berada ketika ini, ayuh sama-sama kita pegang, sama-sama kita genggam dengan kukuh jalur gemilang. Jangan dibiarkan jatuh. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sempena 31 Ogos ini. Baik Malaysia, kita baru saja menerima ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan isteri Datin Seri Hamidah Khamis, disambut oleh pengerusi sambutan dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak. Ini pastinya detik bersejarah juga buat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebenarnya. Ya, ini merupakan sambutan kali kedua Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang ke-11 dalam sejarah kedudukan kepimpinan negara. Baik, yang amat berhormat, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan diraikan dan juga diberikan hormat timbalan oleh kumpulan kawalan kehormatan utama. Dan sejurus selepas itu, laungan Malaysia sehati sejiwa akan berkumandang. Laungan Malaysia sehati sejiwa. Malaysia! 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 Malaysia sehati sejiwa. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Antara timbalan Perdana Menteri yang sangat mesra sebenarnya, bahkan di kalangan rakan-rakan media dan rakyat jelata, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi antara sebelum ini Menteri dan juga sekarang timbalan Perdana Menteri yang sangat mudah didekati, bahkan syarat dengan idea baru yang dibawanya ketika beliau sebagai Menteri Pertahanan sebelum ini dan juga Menteri Dalam Negeri pada ketika ini. Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang ke-11 ini, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, ketika dilantik pada 28 Julai 2015 sebenarnya, dalam ucapan beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri berikrar untuk membantu kepimpinan Perdana Menteri dengan sebaik mungkin. Malah pada pelantikannya itu beliau berkata pelantikan ini bukanlah satu habuan tetapi juga satu tanggungjawab yang akan beliau terjemahkan kepada rakyat. Jadi Malaysia, ini pula ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak dan isteri Datin Seri Paduka Rosmah Mansur tiba di Dataran Merdeka. Gagasan satu Malaysia yang kita sentiasa dengar saban waktu tatkala Datuk Seri Najib dilantik pada April 2009 sehingga ke saat ini. Pelbagai kejayaan yang telah dibawa oleh Perdana Menteri ke-6 ini. Disambut dan juga diraikan oleh tepukan gemuruh dan juga lambaian jalur gemilang oleh rakyat yang berada di Dataran Merdeka. Dan seketika nanti ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga yang amat berbahagia Datin Seri akan diraikan oleh kumpulan kawalan kehormatan utama dengan hormat perdana. Dan sejurus selepas itu, laungan satu Malaysia akan dikumandangkan.
Laungan satu Malaysia bergema di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jika semalam Datuk Seri Najib bersama dengan rakyat di PWTC sebenarnya dengan Amanat Merdeka, dan pagi ini beliau akan bersama pula untuk melihat dan juga menyaksikan pelbagai kolaborasi bersepan sebenarnya dengan sambutan perbarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan Negara 2016. Tidak keterlaluan jika boleh saya sifatkan amanat merdeka yang disampaikan oleh Perdana Menteri semalam adalah antara amanat merdeka yang terbaik sekali yang pernah disampaikan oleh pimpinan tertinggi negara, di mana beliau menurutnya bukan berucap bukan sebagai seorang Perdana Menteri atau seorang pemimpin parti, tetapi yang lebih utama beliau berdiri sebagai seorang anak Malaysia dalam amanat merdekanya semalam. Dan Perdana Menteri sendiri menyebut bagaimana kita tidak kira apa bangsa sekalipun harus dan sewajibnya sentiasa beringat-ingat akan sejarah tentang siapakah yang telah mengetuai perjuangan menuntut kemerdekaan. Kerana itu jugalah kita perlu bersungguh-sungguh untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh bapa-bapa tanah air. Baik, kumpulan kawalan kehormatan utama dan juga seluruh rakyat Malaysia, bahkan pemimpin-pemimpin negara telah pun tiba. Dan pada ketika ini, kita akan meraihkan keberangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paguta Baginda Raja Permaisuri Agong yang akan tiba seketika sahaja nanti. Baik, ini dia antara yang kami nak bawakan kepada anda, ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Kemerdekaan adalah satu nikmat yang tidak boleh dinilai dengan apa cara sekalipun, termasuk wang ringgit. Kemerdekaan berarti kita bebas, bukan setakat daripada cengkaman penjajahan, bahkan lebih jauh dari itu. Kita mampu untuk membentuk negara mengikut acuan kita sendiri dan mempertahankannya daripada segala ancaman yang boleh memudaratkan keselamatan serta kedaulatan tanah air. Yang penting sekali, sama-samalah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengukuhkan perpaduan dan menanamkan semangat patriotik kepada negara demi membina sebuah negara bangsa yang maju jaya, berdaulat serta merdeka buat selama-lamanya. Selamat Hari Kebangsaan. Gagasan Satu Malaysia antara gagasan yang paling berjaya juga sebenarnya, bahkan tidak kira mereka yang berada di pelbagai latar masyarakat dan juga latar umur, semua tahu mengenai gagasan Satu Malaysia. Bahkan begitu banyak sekali produk-produk Satu Malaysia yang dibawakan ketika era kegemilangan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Laungan dan juga bukan sekadar ungkapan, tetapi cara hidup masyarakat Malaysia yang sudah tersemai di dalam jiwa setiap rakyat, dari peringkat umur muda sehinggalah ke peringkat yang paling tua sekali. Semangat Satu Malaysia itu saya kira sudah cukup tebal dalam setiap jiwa rakyat Malaysia. Ya. Lagu Jalur Gemilang, berkibarlah jalur gemilang. Inilah dia antara yang perkara yang sebenarnya kita harapkan rakyat Malaysia dapat lakukan sepanjang masa. Bukan saja pada bulan kebangsaan, tetapi pada setiap masa, kerana bendera ataupun jalur gemilang ini melambangkan maruah negara. Sebab itu sering kita ingatkan, etika penjagaan bendera ataupun jalur gemilang ini pun perlu kita titik beratkan. Jalur gemilang yang mungkin agak lusuh ataupun rosak tidak boleh kita kibarkan, dan untuk mengekalkannya juga perlulah kita kibarkan dengan cara yang begitu membanggakan. Hari ini hari milik kita bersama. Betul. Hari ini bukan hanya milik Perdana Menteri, hari ini bukan milik saya ataupun Syahril, tetapi milik seluruh rakyat Malaysia. Hari ini hari milik kita bersama dengan semangat 31 Ogos. Di mana saja anda berada ketika ini, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, sama-sama kita kibarkan identiti Malaysia, sama-sama kita terus hidupkan semangat kebebasan, semangat kemerdekaan, kemerdekaan yang telah kita kecapi hampir 6 dekad. Sebab itulah sering kita katakan pengalaman menjadikan kita lebih dewasa, jatuh dan bangun anak-anak bangsa. Kita kenal makna, fahami erti slogan warga. Kita menjadi warga yang berani, percaya diri dan perkasa. Ini ibu pertiwi kita, negara tercinta. Cinta kita yang setia terukir, berdenyut di nadi, bersama merah darah mengalir. Pastinya alirnya memercikkan cita, cita kita memercukan jaya. Jaya ini kelak menjulangkan maruah, maruah tinggi di tanah merdeka yang indah. Ya.
Persembahan yang begitu bertenaga dan juga bermakna sekali dijayakan oleh adik-adik kita. Saya sangat pujilah adik-adik kita ni. Ya. Walaupun 3 bulan mereka berlatih, seminggu mereka raptai di sini, tidak langsung menunjukkan wajah penat, bahkan senyuman sentiasa terukir di wajah mereka. Pengorbanan kecil mereka untuk negara katanya, dan hari ini mereka akan persembahkan. Ada seorang adik tu dia kata, saya sebenarnya abang tak sabar nak persembahkan tarian ini di hadapan Agong. Ya Allah, nampak itu dia semangatnya. punya. Itulah tadi ketika kita mula berada di sini sejak 5.30 pagi. Betul. Dengan hujan renyai bermula sekitar jam 6.30 pagi. Saya juga risau melihat mereka sebenarnya kerana mereka tidak mahu berganjak dari pembarisan posisi masing-masing. Mereka tetap mahu memberikan persembahan padang yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia pagi ini. 3,600 adik-adik pelajar dari sekolah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Kita ada 59 peserta bacaan Ikrar Rukun Negara. Kita ada 1,000 peserta komponen rakyat bersepadu. Dan kita juga ada 1,163 peserta pancaragam pasukan beruniform, 26 peserta kuaya Jabatan Penerangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, ada 8,324 peserta pejalan kaki dan tidak ketinggalan 72 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Dan antara yang paling akan mencuri tumpuan juga adalah 213 aset pertahanan darat dan 35 aset pertahanan udara. Ini yang sangat penting. InsyaAllah kita akan cuba bawakan visualnya. Kita tahu apabila adanya pergerakan ataupun persembahan akrobatik di udara, agak pantas sebenarnya kelajuan pesawat-pesawat yang dibawa, tapi insya-Allah kita akan cuba dapatkan posisi terbaik untuk visualnya kita gambarkan kepada para penonton yang berada di mana-mana sahaja di dalam Malaysia, bahkan yang berada di seluruh negara yang menyaksikan kita pada pagi ini.